Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apabila orang Yahudi berjauhan dengan teks Taurat, dan apabila orang Nasrani berjauhan dengan teks Injil, maka wujudlah lafaz-lafaz kekufuran yang tidak patut wujud bagi orang yang duduk dalam teks wahyu. Mana kalau teks wahyu tu jelas bagi dia, takkan wujud pintu-pintu lafaz-lafaz kekufuran, takkan wujud dalam masyarakat. Macam mana orang Yahudi ni boleh seru Nabi Uzair dalam konteks berhajat? Bagaimana orang Nasrani boleh seru Nabi Isa, seru Maryam dalam konteks berhajat? Apabila mereka duduk bersama kitab mereka tapi terpisah dengan teks, tidak dihayati teks wahyu itu, maka wujudlah lafaz-lafaz kekufuran yang tak patut wujud. Begitu juga dalam Melayu kita, yang metod pengajian dia tidak menepati cara wahyu, maka hei mambang ni wujud juga. Hei mambang ni lafaz kekufuran. Kita dulu tengok cerita Abraham ni jadi gelak pula, macam gurau. Boleh ulang pula. Hei mambang putih, mambang. Itu lafaz kufur yang disebut secara terang-terangan. Tapi soalan macam nak ajar, kita pun tak jelas juga. Lepas tu orang Melayu kita ni biasa tu kan, lafaz kufuran. Sebab dalam konteks tak dia seruan dua asbab. Seruan dua asbab berhajat. Seruan dua asbab berhajat. Akidah kufur. Jadi ayat 148 ni, kalau kita baca pentafsiran mana-mana yang kita baca, takkan terdapat terjemahan lagu ni. Dia akan kata apa dia? Suk ni apa dia? Mumpak, maki. Sebenarnya suk di sini yang patut kita terjemah dulu ialah, memang tu tak boleh juga. Suk ni lafaz kufur. Allah tidak suka lafaz kufur yang disebut secara terang-terangan. Hei mambang, tak suka. Kita sebut ni contoh. Yang tak boleh dia sebut secara percaya. Memang tu hak kita terjebak tak tahu lah. Orang terjebak ni biasa. Masa kita kat Indonesia, biasa gitu. Apa-apa kufur biasa, sebab orang tak jelas, orang tak tahu. Hei tak wali lah, biasa. Lafaz kufur ni bagi negara lain yang apa tu, kalau yang negara-negara yang tak jelas agama dia, biasa lafaz kufur. Macam kita pergi pokok penunggu, penunggu, lafaz kufur yang disebut secara terang-terangan. Jadi kita kena terjemah suk ni lafaz kufur. Kalau maki, mumpat, hak tu hak nombor 2 lah. Nombor 1 tu ni hak nombor 1 dulu.
Sebab Quran ni maksud dia tauhid, hubungan dengan Allah. Jadi suk dalam kata hubungan dengan Allah kena tak satu. Barulah suk hubungan dengan manusia, tak nombor dua. Tapi tengok dalam terjemahan, tengok dalam Hidayatul Insan, memang dia kata suk ni apa dia? Hak-hak manusia. Tak boleh ngumpat, kan, maki, kan. Lafaz buruk sebut cara terang-terangan. Jadi lafaz buruk yang nombor satu tu tak atas mana Quran ni bawa pada tauhid. Jadi suk ni syirik kan? Lafaz kufur, kan. Kecuali orang yang teraniaya. Macam apa nak lafaz kufur teraniaya ni? Dipaksa. Kalau mutak kacak lagu ni, bunuh. Macam berlaku kat negara-negara yang tertindas. Orang Sunni tertindas oleh Syiah. Nak sebut apa? Sebut tu lah, kita tengok dalam video tu. Kalau tak sebut, kena katok dah. Sampai balik apa tu, badan tu habis, merah-merah belakang, biru-biru. Tak sebut lah pada suruh sebut tu, kena katok, ala-ala mati lagu tu ya. Jadi kalau dia sebut untuk elok dianiaya, tu tak apa. Sebab apa? Sebab dalam surah An-Nahl, hati iman, tapi kata sebut lagu ni kena, dia tak sah, tapi dipaksa sebut. Hak tu dimaafkan. Dalam konteks mengumpat ni tak boleh juga. Jadi kalau kita ni nak sebut ke qadi tentang aib suami kita, kan, kesalahan, kita sebut kita ni dizalimi, nak sebut kesalahan, teraniaya, mesti kita sebut orang yang aniaya kita ni lagu mana dia buat. Mana bila konteks kita ni nak basmi kezaliman, dibenarkan sebut. Jadi kita kena tahu konteks. Kalau konteks tadi, akidah tadi, mana kecuali orang nak paksa kita supaya kita kufur, contoh. Kalau tidak, dia nanya kita. Pistol letak kat kepala dah, contoh. Contoh tak? Illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an alim. Allah Maha mendengar. Dan Allah Maha mendengar kepada orang yang paksa. Orang yang sebut dan orang yang paksa sebut, dan Allah Maha mengetahui hakikat yang sebenarnya. Dan kita ni saja sebut atau terpaksa sebut, Allah Maha mengetahui. Barulah kita boleh terjemah suk ni makna apa? Mencela orang, memaki, menuduh, menerang keburukan-keburukan orang lain, menyinggung perasaan seorang, kecuali dizalimi. Kita nak beritahu kezaliman, tak apa. Ni kita ni nak beritahu kezaliman rumah tangga. Qadi tanya, kenapa? Tak ada apa-apa, kan? Tak selesai masalah. Kita nak ngadu masalah kita, masalah suami kita. Bila qadi tanya, tak boleh ngumpat balik gitu. Atau kita ada masalah, teraniaya, nak lapor boleh, buat laporan. Atau tak boleh nak sebut keburukan lagu mana? Laporan boleh. Susah jadi. Jadi barang kebajikan, barang baik ni sama ada dizahirkan ataupun disembunyikan. Barang baik ni sama ada dizahirkan atau disembunyikan, atau kamu maafkan barang tak betul, maafkan. Jadi memaafkan kesilapan orang lain, maka Allah pun menjanjikan kemaafan kepada dia, kan? Fa innallaha kana, maka sungguhnya Allah adalah dia, sungguhnya Allah adalah dia Maha Pemaaf, Maha Berkuasa. Kalau kau maafkan, mana Allah menjanjikan kemaafan pula daripada Allah. Kalau kamu nak orang yang nanya kamu ni dihukum, Allah berkuasa untuk hukum, sama ada di dunia dengan hukum-hukuman yang telah diletakkan oleh agama, syariat, hudud, ataupun di akhirat esok.
Jadi kufur-kufur ni orang tak jelas namanya. Bila duduk dalam teks, tak mungkin wujud kufur ni. Sebab tu tak mungkin orang bila metod agama betul, tak mungkin dia kufur kepada Allah, tak mungkin. Jadi barang kufur ni barang tak jelas ni. Barang tak jelas lah menghasilkan kekufuran. Barang jelas menghasilkan keimanan. Jadi metod kita salah, jadi hasil dia salah. Memang kalau kita tengok ajaran tak jelas ni, semua kalau buat cek-cek, lapas kekufuran. Bila tak jelas ya, lu asbab tak jelas daripada mana? Syaitan selalu. Kalau kita mengaji kaedah, lu asbab bukan wahyu. Lu asbab wahyu, tak salah. Lu asbab daripada mana? Tahu. Kena cek Biasalah lafaz ni mesti ada masalah akidah. Dan ujung-ujungnya akidah selalu. Ujung-ujungnya syirik selalu. Ujung-ujung kufur selalu. Bila tak jelas lalu gitu dah. Lepas tu kita bila mengaji metod yang betul ni kan, jangan marah orang tanya kita. Kita ajar, kena bersedia untuk ditanya. Dan kena cari sebelum orang tanya kita. Orang tanya tak ada jawab dah. Kalau orang tanya esok lagu mana? Orang tanya daripada mana? Sudah. Orang tanya tak ada jawab dah kita. Surrender dah. Kita kalau orang tanya marah kita. Sebenarnya kita duk benar-benar salah ni. Kena cari lah, usah cari barang ni barang jelas. Kau tak jelas, betul kau salah. Sebab orang tanya tak ada jawab dah kita. Kalau orang tanya lagu mana? Mana duduk tempat tu tak betul dalam beragama. Jadi jumpa orang tak betul tu dah salah siapa? Salah kita lah, dah metod tak betul. Lepas tu kita tengok cara orang yang dia ni orang yang asal beragama Samawi, Nasrani, Yahudi. Macam mana boleh duduk bila ujung-ujung boleh ada lafaz kufur dalam agama mereka? Kan? Kenapa boleh ada syirik? Sebab dia tak pegang teks. Kan? Jadi berpegang kepada cara-cara yang tak jelas. Ujung-ujung kufur. Lepas tu Allah turun Nabi ni nak bawa kepada masyarakat, pada manusia ni kepada metod yang asal balik, metod yang sebenar kan. Tapi lama-lama bila tak jelas ni, bila dah kita jauh dengan Quran dan dan kita tak tahu metod yang betul lagu mana, maka kita tergagal-gagal. Bagi kita banyak tanya tak betul. Sebenarnya Quran suruh orang betul. Macam kita, kalau kita orang jual barang, kita tak tanya dulu ke? Beli selalu ke? Tanya juga kan. Tak pula kalau mahal, kalau barang tu 5,000, 6,000, lagi banyak tanya kita. Cari pula barang ni jelas ke tak jelas kan. Kita lagi umrah ni bukan ramah sikit, mahal 8,000, 10,000. Takkan kita daftar lagu tu je, nak check ke rekod syarikat tu lagu mana, takut jadi masalah. Kadang-kadang hak jajan kita pun dia pun jadi masalah juga. Kita duit tak sehilang, maka kita akan cari hak jelas baru kita keluar duit. Tu orang bijak. Orang tak bijak ni asal bagi tahu je, kita pun terima selalu, bagi keluar duit 8,000. Allah, silap kita tak tanya, tak check dulu, keluar hilang 8,000. Kalau agama ni, kalau silap dalam konteks agama ni, bukan hilang 8,000, hilang layak ke syurga selama-lamanya. Waktu dalam agama aja kita dah, barang benar ada, barang tipu pun ada, barang betul ada, barang salah pun ada. Jangan kita anggap barang agama ni takkan orang gamak tipu. Jangan. Wujud dah agama ni bukan baru wujud pada zaman kita, zaman Nabi Muhammad, daripada dulu lagi. Tak daripada Adam lagi. Sejarah tipu dalam agama ni ada dah sebenarnya. Lepas tu pengajaran kita kena ambil. Bila tak jelas tu, kemungkinan barang tu masalah lah. Kita tak perlu cari, kita barang tak jelas ni apa masa kita yang umur kita pendek. Kita nak cari yang jelas sebab masa kita tak ada. Kan? Jadi kalau umur kita panjang macam Nabi Nuh, ni umur kita pun mana masa tak ada dah. Masa kencing ni lah pulang, sebut macam masa kencing ni pulang kita nak ngaji. Tiba-tiba ngaji barang tak jelas. Dah tinggal rumah. Pukul 3, pukul 6 mari sini, duduk sini. Balik-balik mati-mati masuk neraka pula. Buat apa tak betul cara mengaji. Bukan dia. Itu kalau kita nak mikir,
metod pengajian ni kita kena cerdik sungguh. Jangan silap. Sebab silap masa zaman-zaman kerja tak ada masa tu, mungkin Allah bagi peluang. Ini peluang kita lah ni. Nak betul, nak dekat balik tiba-tiba, dan masa bagi Allah kurang untuk mengaji, tiba-tiba cara tak betul pula. Nak salahkan siapa? Nak salah kita lah. Memang esok akhirat dia cari orang ngaji tak betul ni, nak pijak kepala. Dalam surah Fussilat, pijak kepala dia. Waktu kita tausiah aja orang tak jelas, takut nak pijak kepala. Pijak kepala kat mana ni? Dalam neraka. Waktu kalau ajar orang tak jelas ni, standard kalau orang apa letih kita. Waktu kita tausiah orang tak terima, tak apa, barang jelas ni tak masalah untuk orang lain. Tak menyusahkan orang lain, barang-barang jelas ni. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan Allah dan dengan Rasulnya, makna dia ni dapat teks Yahudi, teks Taurah, tapi tak pegang mana Taurah tu. Dapat teks Injil, tak pegang mana Injil tu. Hak tu jadi berlaku kita ni dengan Musa terima, dengan Isa tak terima mana. Kita ni dengan Isa terima, dengan Muhammad kita tak terima mana. Jadi lagu tu kisah dia tak pegang mana. Kita dia kalau pegang sungguh, orang terima belaka. Itu maksud wa yuriduna an yufarriqu. Mereka ingin membezakan. Hak ni terima, hak ni tak terima. Wa yuriduna membezakan antara iman kepada Allah dan Rasul. Kita Allah saja, Rasul ni tak iman mana. Allah saja, Allah dengan Isa saja, kan? Kita Allah saja, Nabi-Nabi tak percaya mana. Tak boleh juga. Maknanya buat pisah. Allah dan Rasul ni duduk sekali. Dia barang-barang tak boleh pisah. Antara siapa nak sembah, cara sembah. Dia kena dua-dua tu mantap. Dan kita ni tak sembah je Allah, cara sembah kau dah tak boleh. Mana Allah turun dah kepada siapa nak sembah Allah, cara sembah pun cara Nabi, kan? Lepas tu dia kata wa yaquluna, mereka berkata, bagaimana kata membezakan antara Allah dan Rasulnya ni? Mereka berkata, kami beriman dengan sebahagian Nabi, kita beriman dengan Musa, Isa tak mana. Kita iman dengan Isa, Muhammad kita tak terima, kan? Kita terima Isa saja. Ada kat Sabah tu, kita terima dah Allah sebagai Tuhan, cuma kita nak beriman dengan Isa. Tausi Muhammad. Ni mana nufariqun wa nakfuru bi ba'dhin, kami ingkar sebahagian. Jadi kita ni sebagai orang yang betul-betul iman ikut wahyu, mana ada jenis lagu ni? Orang yang rapat dengan wahyu ni, kita belaka lah. Mana boleh. Jadi tengoklah, bila tak jelas ni cara beragama, hujung-hujung kufur. Jadi milih set pula tak. Bila cara beragama ni, bila tak jelas ni, hujung-hujung kufur. Bila jelas, hujung-hujung iman. Bila jelas ni, membawa kepada keimanan, membawa kepada ketauhidan. Orang tak jelas ni, hujung-hujung kekufuran, kesyirikan. Tolak barang tak patut tolak. Jadi gitu, kalau barang tak jelas gitu. Lepas tu kita kena beringat benar isu Nur Muhammad, roh balik. Bukan kita sensitif apa, sebab memang gitulah. Hujung-hujung tengok macam Mek cerita, dia percaya roh balik, nak balik rumah takut roh tunggu depan rumah. Dia jadi bila benda ni tak jelas, dia bawa kepada tak comel. Nak balik takut apa? Ada orang kata roh tunggu di bawah rumah. Dia barang tak jelas gitu. Kita ni orang cikgu kan. Dulu masa universiti dulu kita mengaji kena ada rujukan.
nak hantar tersih kena ada rujukan. Kalau tak ada rujukan ni, tak ada harga tersih. Kita ni mengaji cara universiti lagu tu dah. Agama ni bila kita mengaji kita rasa tinggi lagi. Tu comel. Tapi kalau ke bawah, sebab dulu masa kita mengaji dulu kata kalau apa orang kata dia telah berlaku ni cara orang tak terik mana. Lepas tu bila agama macam tu pula. Bukan aku tu. Itu bukan cara agama yang betul. Mikir. Polis dia tahulah dia. Dia bila orang ni, bila contoh polis ke mahkamah, dia faham isu dia faham. Bila orang kerajaan dia faham. Jadi makna dia itu cara standard. Agama ni standard. Kita lah standard. Hari ini telah ulak-ulak ni bukan cara agama betul. Lepas tu hujung-hujungnya kekufuran, hujung-hujungnya kesyirikan. Allah tolak, Nabi tolak. Sudah. Wa yuriduna, mereka ingin ambil jalan tengah. Jalan tengah tadi ni. Hak jelas tak terima habis. Hak tak jelas tak tolak habis. Tu jalan tengah. Ingat bijak dah. Yattakhidhu baina dzalika sabila. Jalan tengah antara iman dan kekufuran. Iman daripada barang jelas. Kekufuran daripada barang tak jelas. Jadi barang jelas tak terima belaka, barang tak jelas tak tolak belaka. Lagu mana? Ambil jalan tengah. Jalan tengah ni memang makna tak betul. Dia tak boleh. Lalak Zubak ni tak apa jelas, dia toksik. Duduk suka barang sampah. Lalak. Tapi kalau nak kata barang sampah pun tak apa, tak tolak mana. Barang jelas pun tak tahu mana. Mana mudab-dabin. Dia benda tak comel ni dia ambil daripada kalimah yang tak comel. Kalau zubab, lalak. Kalau mudab-dabin, tu mana dia ke sini nak kata dok kan, tak tolak habis, tak terima habis. Nak kata iman pun dok, nak kata kafir pun dok. Kafir ni ciri dia barang jelas terima belaka. Barang tak jelas tolak, barang tak jelas terima belaka, barang jelas tolak belaka. Tu kafir. Iman barang jelas terima belaka, barang tak jelas tolak belaka. Munafik barang jelas tak terima habis, barang tak jelas tak tolak habis. Jalan tengah. Tak ada jalan tengah. Itu sebenarnya jalan kekufuran lagi. Ulaika humul kafirun haqqan. Tengah-tengah ni tak ada. Sebab iman ni menuntut kepada terima belaka. Satu tak terima, tak dikira iman lagi kan? Dia kena terima belaka. Apatah lagi Rasul. Terima dalam konteks kita terima Nabi Muhammad tu Nabi, Isa tu Nabi, Musa tu Nabi. Apatah lagi dalam wahyu ni, apa yang wahyu beritahu ni, terima belaka. Hak ni bahagian ni kita terima, hak ni bahagian ni tak terima mana, tak boleh gitu. Wa a'tadna, dan kami sediakan lil kafirina, bagi orang kafir, orang yang tak terima belaka ni, iman ni untuk terima semua, adaban, adab yang menghinakan. Jadi suka barang sampah ni, suka barang sampah. Jadi sampah ni duduk mana? Dalam tu sampah. Lepas tu bila kita buang sampah tu, kita buka tengok tak sampah ni lagu mana? Tak tengok dah tak? Itulah dalam neraka. Dan kita suka barang sampah, barang tak jelek, barang sampah. Bila barang sampah duduk kita, maka api sampah kita dulu bukannya syurga. Jadi kalau barang tu barang bernilai, syurga sama kita. Syurga sama kita tak apa. Barang bernilai kan? Wahyu ni barang jelas. Barang jelas ni barang bernilai. Kalau kita jenis barang, barang jelas kan. Bernilai selalu, barang jelas bernilai. Barang tak jelas, sebut barang tak jelas ni, barang gelap ni, orang tak usah selalu. Gambar ni, barang gelap, orang tak usah selalu. Minta maaf lah, jangan masuk ke kita.
Nanti takut boleh tangkap. Barang gelap kan? Masuk rumah tak lagi. Kalau barang tu duduk rumah kita, kena tangkap kita. Barang gelap. Konteks duniawi kita faham. Agama kita tak faham ni. Barang gelap tak boleh duduk kita sebenarnya. Kena duduk kita barang gelap belaka. Kalau barang gelap kena tangkap esok akhirat. Dan orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasul, makna tak boleh nak beza-beza lah. Nabi ni kita tengok belaka. Walam yufarriqu baina ahadin minhum. Makna Nabi ni Nabi barang-barang tu lah, barang satu, tauhid. Nabi ni semua telus. Dan kita bilang Allah kata dia Nabi, kita terima pengkabaran model Nabi, terima. Sekarang tu yang kita tengok Nabi Isa, Nabi. Tapi Muhammad ni dia beza sikit. Dia kena taat, dia kena ikut. Nabi lain tak perlu tak perlu dah. Tapi sebab apa? Sebab Nabi lain dia buat orang dulu je. Cuma kaifiat ni ada beza sikit. Mana yang sebelum ni dimasukkan dah. Hak Nabi ni yang masih berautoriti. Kena ikut Nabi Muhammad. Yang berkuat kuasa. Macam tulisan juga, tulisan bahasa Melayu dulu kat mana? Ada koma-koma Lepas tu sekarang ni kalau nak tulis surat menyurat dengan karyaan, pakai tulisan lama pun sama baru. Pakai lama lagu mana? Terima ke tak? Terima ke tak kerajaan? Pakai tulisan koma-koma tu je lah. Kan? Macam mana tulis? Kalau ejaan ni contoh. Contoh ejaan lama. Dia ada CH. Kita tak ada. Tapi orang yang dah ni dia tulis tulisan tu, coba tulis ada koma-koma. Tengok abang kita dari mana tulis. Dia ingat lagi. Comel tak tulisan. Cuma tak faham lah nak baca tu, tak faham. Cuma lambat sikit nak baca. Kita tahu dia tak lari, dia ada makna-makna tu. Dia panggil apa tu? Istilah. Tu bila benda tu hilang. Berubah daripada hak hilang koma-koma, hak atas-atas. Tak bila berubah, tak ingat? Tak ingat? Apa dia? Tanda? Nama dia? I tanda. I ada tanda atas. Ada satu lagi tanda. Dalam komputer ada lagi tu, dalam komputer ada lagi, boleh buat lagi tu. Tapi tak ada dah lah. Makna benda tu memang orang faham, tapi tak boleh nak buat dah sebab dah dibatalkan dah. Macam sama dengan cita-cita syariat-syariat dahulu ni. Memang daripada Allah juga, tapi dah dimasukkan bila kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada orang nak pakai hak mengaku orang Islam tapi nak nikah cara Nabi terdahulu. Oh, tak boleh. Kan Nabi juga dia kata. Bila tak jelas lagu ni, kita tahu dah tak ada asal agama ni, lagu tak ada asal. Mana teks tak ada kat dia, jadi macam mana boleh faham lagu tu? Dia ada kalau di Japarawah, dia ada ajaran Ibrahimiyah lagi. Mana orang nak wujudkan kan ada tanya itu siapa? Kasih Ahmad Dia kata hadis tak dia kata Quran je ori dah ni, hadis pun tak ori dah. Lepas tu tanya sembahyang lagu mana? Cara Nabi Ibrahim. Lagu mana Ibrahim? Dia pun tak jelas juga. Dia buat alasan. Dia lah. Memang dia tak buat cara pengajian dia tak jelas, tak boleh talaki. Jadi lagu tu. Terlampau dia akan jadi comel. Dia mana kata bijak-bijak pun dia kena wahyu juga aja. Tak boleh. Bukan terlampau bijak tu dia jadi lagu tu tak. Dia makin bijak makin comel. Tapi nak kata agama kalau bijak pun dalam asbab, kalau agama tak ngaji wahyu, bengong juga. Hak kena tipu dengan apa tu? Hasan Harimau tu bukan pengarah. Orang bijak tu. Sebab mana konteks agama, kalau konteks dalam asbab dia kena mengaji. Luar asbab kena mengaji juga. Kena mengaji juga. Dah bila kalau tak mengaji kita pun, sebelum kita mengaji kita nampak ke? Siapa-siapa pun tak nampak kan? Tajuk dia kena ngaji suku.
Jangan kalau tak masuk asal tak lagi. Tapi bila dah tak jelas ni, dia akan belok. Belok. Ayat B ni bagi anak ni. Ha? Ayat B ni bagi anak ni dah dekat. Kata apa? Dekat pengan dia. Ya. Orang kanan dia bagi anak. Bagi anak tak dapat berat sangat bagi anak ni. Ha? Allah. Aduh. Allah. Betul kau, Mek? Oh, dah, Mek. Boleh lah, boleh. Walah, aku tadi tu tengok. Boleh jadi lah, Mek. Boleh jadi. Boleh jadi, Mek. Tu, boleh jadi. Boleh jadi. Bila benda tak jelas ni, boleh jadi. Dia ke arah situ. Boleh jadi belakang. Kita ni. Ha? Sebab tu untuk guru saja, tanpa teks saja, tak ada jaminan. Dia kena Quran. Untuk guru Quran. Ha. Dah. Memang. Ujian dia lagu tu. Memang barang tak jelas dia musuh lagu tu. Orang yang ada pengalaman, dia akan mengakui benda ni. Bila dia berbicara agama tak jelas, akan uji apa? Uji benda. Dia bagi cincin ke apa. Dia kata benda ni kita pun suka lah. Lepas tu jadi pula, jadi lagi suka. Lepas tu kita apa lagi? Ujian Tok Guru. Lagi apa lagi? Ujian roh. Dia ada berinteraksi lu asbab bukan Allah. Dia ingat benda tu istimewa. Kita yang tak ada jelas ni, kita ingat istimewa lah benda tu. Ni makam tinggi. Bukan makam tinggi. Tak jelas ni dia kekufuran. Orang-orang yang wahid dan orang-orang yang mereka beriman dengan Allah dan Rasul. Mana bila teks wahyu, maka yang berlaku ialah walam yufarriqu baina ahadin minhum. Bila mengaji Quran pakai teks ni, hujung-hujungnya iman. Dia tak bawa kekufuran. Ulaika, mereka itulah Allah akan bagi kepada mereka ujurahum, balasan kepada mereka. Jadi bila barang jelas, hujung dia pengampunan. Barang tak jelas, hujung dia azab. Mana sebelum azab ni dia ada lah. Bila tak jelas ni, dia akan bawa kepada lapar-lapar kekufuran. Makna kufur tu ada kat dia, mana syirik tu ada kat dia. Dalam mati, jumpa neraka dulu. Wa kana Allahu ghafurar rahim. Dan adalah Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tak jelas sebelum mati tak apa. Jangan dah mati pun tak jelas. Makna tak jelas pergi ngaji biar sampai jelas. Bila jelas, hak tak jelas sebelum ni Allah ampun. Sebab kita tak jelas kan. Benda ni pengalaman hak mengajar, orang mengajar gitu juga. Tok guru kita mengajar dia gitu juga. Oh tak jelas selama ni, alhamdulillah lah, dan jumpa tu suruh mati. Semua lah betul. Mana ada lahir-lahir jelas selalu pun ada. Waktu kita agama kita dapat unik. Tak apa. Makin mengaji makin yakin. Makin mengaji. Metod ni meyakinkan. Metod yang agama ajar ni meyakinkan. Sebab pengajaran banyak. Sekeliling tu lagu tu. Tahu pula kita ni buat kajian orang yang ajaran sesat. Oh betul lah Ustaz. Saya kata betul dah. Memang ada 3 benda ni. Dulu kita tak faham kenapa jadi lagu tu. Masa ada satu ajaran tu, meninggal dah. Tak murid dia ada lagi meninggal. Allah lah, Tok Guru dia meninggal dah. Tapi dia kata cara nak membersihkan diri, murid perempuan ni, dia kena mandi dengan, dia kena Tok Guru laki dia bagi mandi ke dia. Sedap ada. Orang sedap ni orang nak suruh kau. Mana ada orang sanggup. Nak kata barang tak jelas ni, tengok. Mana terima bulat-bulat ni barang kufur. Tok Guru dia kata apa terima? Bagi terima untuk dimandikan. Kufur. Barang tak jelas, agama ni kena jelas. Ni teks kata, bukan kita kata. Tak ada dah kali. Tapi cerita ni cerita lama di Kelantan ni, cerita ni. Berlaku di Kelantan ni. Tahun 80-an. Lepas tu tengok biasa benda barang ni lagu ni lah.
Begitu kita buat kajian. Kenapa buat kajian ni? Habis pelajaran. Boleh kita buat kajian tentang orang yang terjebak. Ada tak unsur-unsur yang Allah beritahu ni? Ada. Betul Tuhan kata, betul. Memang gitulah. Ada murid kita cerita, yang ikut tu isteri dia. Lala orang bila dia rapat dengan Allah ni, rapat kesan dia, rapat dengan suami isteri, kesan dia, tapi jadi lagu lain pula. Dia tu ngatik malam-malam, tak balik rumah. Jadi terganggu. Bagi dia suami tu melarang dia nak pergi malam-malam, pergi ngatik malam-malam tu guru dia. Kalau minta cerai. Mana benda yang tak betul ni baru. Tak betul ni lah betul. Tak betul lah, memang gitu lah. Bertanya kalau kita metod beragama betul ni memang bocor selalu. Tapi dah kita tak faham metod betul, kita ingat betul dah lagu tu. Tanya-tanya bila kita cek, tak jelas hukumnya. Tak jelas ni muncul dah tu. Syirik, kufur. Yas'aluka, meminta kepada engkau. Sebenarnya teks wahyu dah memadai, cukup dah. Tapi orang degil ni dia nak lagi. Kita beritahu lapas wahyu, nak tolak pahaman dia tu. Degil punya pasal minta lain. Mana Quran ni cukup dah untuk nak tahu barang metod Quran ni dah cukup dah. Nak tahu barang ni benar mana salah. Tapi orang degil ni sebab dia tak setinggal barang dia menyusahkan kita. Minta barang lain. Bagi orang yang beriman ni wahyu sudah memadai untuk tinggal barang tak betul. Bagi orang degil ni fakta tidak cukup. Quran tak cukup, Nabi tak cukup, nak lain. Degil. Minta kepada engkau ahlul kitab. Jangan ahli kitab kan, ahli kitab lagu ni. Ahli kitab yang tidak pegang kitab. Dia tak pegang habis kitab dia. Tak makna kitab tak meresapi. Sebab dia pun tak ngaji habis. Kitab duk kat dia baca semua tapi tak faham. Tidak mendalami. Adapun dia pun gini cari dunia, tak ngajar habis. Berlaku juga itu. Mana minta kepada engkau, tunazzila alaihim, diturunkan kepada mereka kitab dari langit. Mana orang yang tak jelas ni, dia duk faham remote luar biasa tu ada kat Nabi. Padahal remote luar biasa tu ada kat Allah. Nabi ni sebagai menzahirkan, bukan dekat dia. Nak zahir pun atas arahan Allah, mana boleh bawa lagu tu. Rimu tu tak ada kat dia. Orang jahil lagu tu, dia ingat rimu luar tu ada kat Nabi. Minta lagu tu. Satu. Yang kedua ni, bila kita tak bersedia untuk mengaji dengan Allah, kita nak ajar Allah. Macam kita berharga. Kalau kita nak, kalau mu nak kami ikut kamu, mu kena lagu ni. Kita tak syarat kepada Allah. Kita tak syarat. Patutnya Allah tak syarat kepada kita. Ni orang baru tak syarat kepada kita ni hamba, tak syarat kepada Allah. Nak beriman. Gitulah kan, kaedah tak lari. Tulisan daripada langit. Sebenarnya dulu hebat pada tu lagi minta pada Musa, tak beriman juga. Sebenarnya bukan makna tak Nabi tak boleh buat. Mudegi. Boleh buat kalau Allah buat, tapi kalau buat pun kalau tak beriman juga apa jadi? Sunatullah, bila minta tak beriman, macam Nabi Isa, kalau dah minta hidangan dari langit, tak beriman, berlaku azab selalu. Jadi tak bagi itulah anugerahnya. Kalau bagi tak beriman, azab hancur habis berlaku. Tak bagi tu alhamdulillah. Tak bagi tu muncul. Kalau bagi habis lagi umur kita, pendek umur. Jadi tak bagi tu panjang umur, boleh mikir semula. Kalau segala apa yang diminta oleh Arab Mekah ni Tuhan layan belaka, tak ada Arab Mekah. Tak bagi tu rupanya
Nak bagi peluang untuk mikir supaya beriman. Akhirnya beriman, alhamdulillah. 70 orang yang mati dalam perang Badar. Hal lain semua tukar fahaman belaka. Maka mereka telah minta kepada Musa akbar min zalik, lebih besar daripada itu. Faqalu, Arab Mekah minta kitab daripada langit. Yahudi ni minta tengok Allah secara nyata. Hak 70 orang Yahudi lah. Muhammad pada Musa, maknanya nenek moyang dia berat dah. Yahudi nenek tok dia. Kalau dia lagu ni, tak heran tok dia lagu ni. Berat lagi minta kepada Musa, tak beriman juga. Jadi bukan kerana Nabi Muhammad ni Arab, bukan. Kes lain. Kes degil. Tak ada masalah keturunan pun, bukan masalah ni. Degil ni pasal. Sifat degil tu ada. Ada pun sifat dengki. Dua, degil dengan dengki. Perlihatkanlah kami Allah secara terang. Jadi kita ni kena ikut Allah. Tapi kita pula tak syarat lagu ni, tak syarat lagu ni. Jenis nak ajar Allah ni, kan, azab dia selesai. Lalu Allah hantar peti, mati belakang. Tapi Allah hidupkan semula, kan, cerita dia dalam surah Al-Baqarah. Bila mati belakang ni Musa sedih, kan? Takut nak balik turun daripada Turusina ni. Hak 70 orang terpilih ni, hak celik belakang. Lepas tu bila mati di Turusina, mati ikut Musa, mati Musa dia fikir dah, tahu dah nanti turun, dia kata mati belakang ni kena hukuman. Kamu yang bunuh, pandai kamu cerdik, kamu pilih orang cerdik, mati belakang, pun tinggal kami tak cerdik mana ni, saya boleh kuasai. Musa takut lagu tu. Lepas tu lalu dalam surah Baqarah dihidupkan semula. 70 tu kan cerita, kan, la'allakum tashurun, summa ba'asnakum min ba'di mautikum. Kemudian Allah bagi hidupkan kamu semula selepas mati kamu, la'allakum tashurun, agar kamu bersyukur, kan. Kau Musa hak 70 orang tu. 70 orang tu terpilih. Daripada 70 orang ni terpilih daripada semua ni 70 orang hak paling cerdik ikut Musa. Kum tu kepada orang Yahudi lah. Ya, bahasa Yahudi. Asal dia kepada tok dia, tapi nak suruh cucu cicit dia pun ambil pengajaran juga. Disebabkan kezaliman mereka, bizulmihim, sebab minta barang tak patut. Lepas tu bila metok tu tak jelas juga, buat pula. Apa dia? Menjadikan. Kemudian mereka menjadikan anak lembu. Tengok, puja benda. Bukan benda ni, puja benda hidup. Puja benda tu tak benda hidup. Tapi dia buat benda hidup tu benda mati. Macam emah buat patung anak lembu. Jadi kat sini hak tak boleh patung anak lembu je kau. Segala luar asbab, segala benda ataupun benda hidup atau benda mati yang kita anggap luar biasa, dia tumpang dia sama dengan ni lah. Kincin ke, batu ke, kayu kokar ke, kerih ke, kita faham luar biasa. Lepas tu dia tumpang luar biasa dia. Sama dengan sapi ni lah, sama je. Jadi dia anggap sapi ni ada luar biasa, tumpang luar biasa dia. Dari sesudah datang kepada mereka keterangan yang jelas. Datang dah, tapi tak apa nak ngaji mana, tak apa nak cara mana. Jadi duduk datang wahyu dah. Quran ni jelas. Tak apa ngaji mana, tak cara mana. Jadi duduk dengan Quran boleh puja benda. Duduk dengan Nabi boleh puja benda ni sebab tak cara mana barang jelas. Jadi terpedaya barang tak jelas. Fa'afauna an dzalik. Allah maafkan.
Dalam ni ada cerita surah Baqarah, Allah maafkan dari sesudah itu. Kami maafkan. Kami maafkan. Cuma gini, kenapa bahasa Yahudi ni dia tengok luar biasa dah dekat luar, tapi boleh kufur lagi sebab dia tidak ada hubungan dengan Taurat. Dia tengok luar saja. Dia benda luar dengan benda dalam ni ada hubungan. Wahyu dengan benda luar ni ada hubungan. Kerana kalau tidak ada hubungan dengan wahyu ni, jadi luar saja ni tak gagah juga. Dengan ada teks juga. Kan kita tengok barang luar, tsunami ke apa kan. Tapi kalau tak ada hubungan dengan Quran, sekejap dia tak kekal lama. Kecuali kalau kita ni dengan Quran pun kita cakna, benda luar pun kita ambil ibrah, barulah benda tu jadi berkekalan. Tapi kalau kita ni sekali luar je, tahu kudrat Allah hebat, Allah kuasa Allah, tapi sekejap tu, lepas tu balik pula. Dan kami datangkan kepada Musa keterangan yang nyata. Wa ataina Musa sultanan mubina, keterangan nyata. Jadi keterangan nyata ni nak beritahu bukan asal daripada hak kita ni, barang jelas ni. Sistem cara ni dah dulu lagi. Tapi kalau lari daripada metod, berlakulah benda-benda yang berlaku biasa. Seperti mana berlaku dulu, seperti inilah berlaku sekarang, sama juga. Bila kita tak cara mana teks wahyu ni, terjebaklah barang-barang yang tak patut. Kami angkat atas mereka ni Gunung Sinai. Dan kami angkat Gunung Sinai di atas mereka untuk menakutkan mereka agar menerima perjanjian itu. Perjanjian ni kitab lah. Dalam surah Baqarah, ada siapa yang tidak menghargai kitab ini, wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Mereka siapa tak menghargai Quran ini, mereka adalah orang-orang yang rugi. Cara Allah beritahu kita. Tapi cara Allah nak ajak ahli kitab terima dulu, nak terima Taurah ni. Kalau mu tak terima perjanjian Taurah ni, cara kemah Gunung Sinai timpa kamu. Tengok. Siapa tak ngaji daurah cuma ni, gunung apa? Contoh tak? Kat ngaji belakang. Tapi cuma dia kata wa may siapa tidak menghargai dia, wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Siapa tak mari rugi, gitu ya. Gitu ya. Tapi cara Allah apa tu paksa apa tu orang terdahulu beriman dengan Taurah ni, cara kalau tak terima Taurah ni, Gunung Sinai ni macam awan. Tunggu nampak dah. Orang terima belakang. Sedangkan gunung itu masih di atas kepala mereka. Mana bayangan. Sama ada gunung itu, Wallahualam, atau bayangan gunung tu. Macam awan tu. Atas kepala. Kan? Gelap. Kan? Jom pergi daurah. Bayi belakang lah gitu. Kalau gitu mari belakang tak. Tengok, orang Yahudi ni suruh lagu lain, buat lagu lain. Allah suruh masuk Baitul Maqdis. Mana zaman Nabi Musa wafat dah. Tak ada Musa ni, tak ada. Ini zaman Yusuf bin Nun. Kan? Kami kata kepada mereka, wa qulna lahum udkhulul bab, masuklah pintu satu negeri ni, dikatakan Palestin. Dah dapat negeri ni, apa nak ada belakang? Kan? Atau makna syukur ni, sujudlah. Ulang-ulang surah Baqarah ni. Tapi mereka masuk dengan umur dulu. Ubah perintah Allah. Suruh lagu lain, buat lagu lain. Jalan mundur.
Lepas tu zaman Nabi Daud, kami berkata kepada mereka, wa qulna lahum, kami kata wa qulna lahum, kami kata kepada mereka, janganlah kamu melanggar hari Sabtu. Dia helah, dia tahan pukat je hari Sabtu, ambil hari Ahad. Kita tak tangkap ikan, tahannya, tangkap dak. Esok baru ambil. Maknanya dia ingat gitu cara-cara helah kan, pada hari Sabtu. Dalam surah Maidah, ala lisani Daud, Nabi Daud. Kita dulu ustaz sebut dengan Musa, ustaz kita Musa Daud. Dia orang Yahudi duduk dekat tepi laut. Dan kami telah mengambil perjanjian kepada mereka, wa akhazna minhum mitsaqan ghalidha. Kami telah mengambil perjanjian yang kukuh. Makna kukuh ni, teks wahyu tu kukuh. Kita ni kukuh, kena kukuh, mantap. Makna wahyu yang kita ni kena mantap. Dia panggil apa? Ar-rasikhuna fil ilmi. Makna mantap dalam beragama. Biar kemah, resap, sehingga benda-benda yang bercanggah dengan wahyu dapat kesan selalu. Kita tak ngapa Quran, tapi bila ada bercanggah ni kita berasa macam something ni, macam tak kena dengan Quran ni. Memang barang tak jelas ni memang akan belaga, tak belagang dengan Quran. Kita akan rasa lepas ngaji Quran ni, barang-barang luar ni tengok, ni tak kena, ni syirik ni, ni kufur ni. Maka bila semua ayat-ayat Quran ni duduk kita, syaitan payah sikit nak tipu kita. Cara-cara syirik, cara syaitan belakang. Tapi orang yang tak ada teks Quran ke dia, mudah kena tipu. Betul tak? Syaitan tipu. Saya kata aku nak nama-nama ni aku nak ambil belakang. Nama-nama ni Nasibah Mafrudah, semua nama tu ambil belakang. Syaitan ambil belakang. Syaitan nak murtadkan. Tinggal lagi kita kena usaha juga supaya nama kita ni tak berjaya dimurtadkan. Dengan cara mana? Pergi daurah. Tak kira daurah tak mana pun, asal pergi mengaji, biar Quran ni dia kemah kita. Maka tak berjaya lah. Sebab apa? Cara-cara syaitan ni semua terbongkar belakang. Syaitan pun bukan dia, habis dia tahu belakang ni bukan dia. Gitu tak? Dia ngaji belakang, bukan dia ni, tak ada, susah sikit. Mana sehingga kita mengaji wahyu ni kita dapat kesan, metod ni metod wahyu ke bukan. Waktu kita mengaji nak ajar metod hak betul lagu mana, metod hak tak betul lagu mana. Kalau betul jumpa cara betul, hak tak betul jumpa tak betul. Gitu. Metod betul jumpa barang betul, metod tak betul jumpa barang tak betul. Lepas ni kisah tentang Nabi Isa kita akan jumpa apa ni esok. Kisah Nabi Isa ni barang tak jelas kan? Barang tak jelas tapi diterima. Penganut dah ramai. Macam mana berlaku wujud agama Kristian ni? Metod agama tak jelas, mewujudkan agama lain. Asal Islam, asal Tauhid. Tapi bila metod lari, lahir agama baru. Agama hak lain pun gitu juga. Metod tak jelas, metod lari, lari agama. Jadi agama asal daripada Allah, jadi agama rekaan manusia. Tak jelas. Jadi Islam ni lagu tu juga, bila duduk dalam cara metod betul, maka terjagalah. Tapi kalau kita pun jenis cara agama kita cara yang bukan cara Islam, maka jumpa barang tak betul, maka lari. Nak selamat, nak mati, nak dapat syafaat Nabi. Lepas tu cara yang Allah ajar kita tak ikut, cara Nabi ajar kita tak ikut. Lepas tu bila mati nak salahkan siapa? Jumpa barang tak betul, nak salahkan siapa? Salah kita. Sebab Tuhan kemah dah cara. Sebab kita bila kita ngaji Quran tak jumpa dah cara sekemah cara Quran. Slender kita. Orang bukan Islam pun jumpa Quran slender. Tuhan ni kemah semua. Sebab dia tak nak jumpa agama yang sehebat Quran. Semua orang yang masuk Islam tosihlah agama lain. Islam kemah kali. Orang mana-mana agama pun jumpa Islam tosih. Cara Islam cara kemah, cara standard. Kita yang lahir daripada agama standard ni, tiba-tiba
Cara agama tak ada standard. Main telah bulat-bulat lagu tu. Ini bukan cara standard tu. Standard ni ada hitam putih, teks, kan, rujukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa an jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.